Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara tak ada. Selamat malam. Ta Chawang Sang Hao. Manakam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Keputusan telah dibuat. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat calon yang kita bagi amanah untuk membawa suara rakyat Kuala Langat ke Parlimen, saudara Mani Vanan, mantan ahli Parlimen Kapar, sahabat-sahabat Cabang, saudara Haridas, saudara David Chong, Majlis Pimpinan Pusat PKR, sahabat saya Wabi Asno, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Semalam saya di Tebrau. Jadi sekarang kempen musim banjir. Nasib baik kat Kuala Langat tak banjir sekarang. Sebab saya datang daripada Kuala Lumpur terus ke Tebrau. Dia ambil masa 4 jam. Jadi bila saya sampai kat Tebrau tu, dia memang dah ribut dengan hujan. Tapi dekat sana orang dah ada. Orang yang datang tu, walaupun ribut dan hujan basah, dia tak berganjak. Jadi saya yang datang, nak tak boleh berganjak jugalah. Jadi semalam terpaksa bagi ceramah dalam hujan lenjun. Bila balik, malam sudah tentulah pagi ni dia dah mulai hilang suara dan sebagainya. Saya sebelum kita nak mula, saya nak dekat nak masuk dengan minggu-minggu kempen yang rasmi untuk pilihan raya umum ini. Jadi saya nak mula dengan menyanyi. Tapi bukan saya menyanyi, bagi Aisyah yang menyanyi. Kita tengok dulu video, kerana saya ingat kebelakangan ini 5-6 tahun, semua yang kita tahu dan dengar pasal negara ini ialah pasal benda yang tak baik. Kita ada Perdana Menteri yang sakau duit sampai rekod dunia paling banyak sekali. Tak pernah ada orang macam itu. Kita ada Perdana Menteri yang masuk penjara. Kalau dia masuk penjara, hukuman saja itu tak apa. Tapi bentuk pencurian wang yang menyebabkan dia masuk penjara tu, sampai bila-bila orang akan tahu. Kita ada kerajaan yang bertukar ganti. Kita ada ahli-ahli politik yang orang bagi mandat dekat dia, dia khianat mandat rakyat. Dia tak peduli pun yang kat bawah, asalkan dia nak jadi menteri, dan di kalangan mereka pun mereka sibuk berebut-rebut pula nak jadi menteri kanan, dan di kalangan menteri kanan pula dia sibuk untuk jadi menteri. Jadi saya boleh bayangkan, saya beritahu kat kawan-kawan yang menganjurkan dalam Ayo Malaysia, saya kata kalaulah saya seorang anak muda yang membesar dalam zaman ini, saya boleh bayangkan macam mana rasa malu saya, rasa takut, rasa bimbang, seolah-olah negara kita ni negara yang tak baik, negara yang tidak ada masa hadapan, negara yang akan rosak. Sedangkan negara kita ni adalah antara yang paling bertuah, paling kaya, paling gemilang sekali dalam dunia ni. Yang buat rosak adalah orang-orang yang beri amanah untuk jadi pemimpin. Jadi sebab itu bermula malam ini, semua ceramah saya akan mula dengan satu video klip, satu lagu yang untuk yang muda-muda. Muda ke kita ni? Wabi Asno tak ada perasaan muda. Untuk yang tak tua mana, macam saya, macam Mani, macam David. Kami dulu masa muda-muda, kami membesar dengan lagu-lagu patriotik yang menimbulkan rasa bangga,
rasa semangat, rasa sayang kepada negara ini. Jadi sementara saya cuba dapatkan suara balik, saya minta supaya kita hayati lagu Tanah Pusaka yang dinyanyikan semula oleh Aisyah. Jangan suruh aku nyanyilah. Tanah pusaka bertua, berbagai bangsa di dalamnya, hidup aman dan bersama, bersatu kerja untuk Malaysia. Sungguh gemilang negeriku yang hijau tanah airku, di mata dunia harum seberbangga Malaysia. Aman, makmur kaya raya, selamat hidup maju jaya. Tanah pusaka, negaraku yang berdaulat dan merdeka. Tanah pusaka berdua, berbagai bangsa di dalamnya, hidup aman dan bersama, bersatu kerja untuk Malaysia. Musuh melanggar hukum, sungguh rela teranda. Kau tanah pusaka, biar putih tulang jangan putih mata. Tanah pusaka berdua, berbagai bangsa di dalamnya, hidup aman dan bersama, bersatu kerja untuk Malaysia. Melanggar hukum, sungguh rela kerana kau tanah pusaka, biar putih tulang jangan putih mata. Biar putih tulang jangan putih mata. Terima kasih. Kami yang agak berumur ni, masa yang lewat 40-an, 50-an, 60-an, kami membesar dalam suasana yang datuk nenek kita mewariskan negara kita macam ini. Ini nilai yang diajar kepada generasi yang dulu-dulu. Maksudnya, yang akhir tadi dia kata biar putih tulang, jangan putih mata. Maksudnya,
benda kalau tak betul, kita kena lawan. Kalau kita sakit sikit pun tak apa. Jangan kita kecewa dan mengecewakan orang lain. Sebab itu, kalau orang tanya saya, Malaysia ni macam mana? Dah teruk sangat dah kita ni. Saya daripada muda sejak bersama-sama dengan PKR, umur 21. Sekarang dah umur 45. Ada satu benda tentang negara kita dan rakyat kita yang meyakinkan saya, dia sebenarnya berbaloi untuk kita kerja sungguh-sungguh untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Satu sebab negara kita ni memang antara yang paling bertuah dalam dunia ini. Tak ada negara yang hartanya kaya macam Malaysia. Saya dah pergi ke 34 buah negara di seluruh dunia daripada kerja saya. Saya pernah duduk dekat padang pasir, saya pernah pergi tempat yang sejuk, segala tempat saya dah pergi. Memang saya beritahu daripada saya kerja kat London lagi, walau orang tanya, kenapa kamu tak nak duduk je kat London? Kan lebih baik duduk dekat London, glamour. Sebab daripada dulu saya rasakan tidak ada negara sebenarnya yang lagi cantik dan bertuah banding dengan Malaysia. Mana kita nak cari nasi lemak dalam dunia ni, saya rasa. Kemudian, tidak ada negara dalam dunia ini yang rakyat dia begitu pelbagai kaum, ada pelbagai rencam, masing-masing dengan kelebihan masing-masing. Apabila kita gabungkan kelebihan yang Melayu, yang Cina, yang India, Iban, Kadazan, dia menjadikan Malaysia dan rakyat negara kita antara yang paling mudah nak masuk dengan mana-mana kumpulan. Dulu masa zaman negara barat menjadi pemimpin dunia, sebab kita, pendidikan kita diajar berbahasa Inggeris, kita diajar dengan sistem yang ditinggalkan oleh Inggeris, menyebabkan kita menjadi antara negara-negara yang paling mudah untuk bekerja dan mendapat pelaburan daripada negara barat. Kemudian bila negara-negara Islam jadi kaya sebab minyak, kita juga negara Islam, menjadikan kita begitu mudah untuk kita bekerjasama, ada perdagangan dengan negara-negara Islam. Sebab kalau di Timur Tengah, negara-negara Islam macam Saudi dan rantau itu adalah cukup penting kerana mereka pengeluar minyak yang paling utama dalam dunia dan kita ada hubungan istimewa dengan kita. Sejak 20 tahun yang lepas, apabila China mula naik menjadi kuasa besar dunia dan ekonomi besar dunia, apabila India di sebelah barat kita pula juga menjadi salah satu kuasa besar dunia, pun kita boleh masuk. Sebab kita ada kawan-kawan yang Cina yang boleh merapatkan jurang antara kita dengan Cina. Kita ada kawan-kawan yang berbangsa India yang menjadi jambatan antara kita dengan negara India. Dan sekarang, kebelakangan ini, apabila Indonesia naik dan akan menjadi antara negara yang besar di dunia yang berpengaruh, kita juga ada tempat kerana kita adalah sebangsa di Nusantara. Orang-orang Indonesia faham kita, kita faham dia. Namakan satu negara di dunia ini yang walau macam mana berlaku pun di seluruh dunia, negara itu tetap akan ada kawan yang baik kerana dalam negara Malaysia ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban dan Kadazan. Sebab itu bila orang kata tak bangga dengan Malaysia, malu dengan Malaysia, saya selalunya berbeza pendapat. Yang menyebabkan kita jadi macam ini bukan negara kita, bukan orang kita. Yang menyebabkan ialah bila dalam proses mengundi, dalam pilihan raya, kita tersalah pilih kerajaan. Bila kita salah pilih kerajaan, dan yang jadi kerajaan lama sangat jadi kerajaan, sehingga dia rasakan dia bangsawan, dia hebat,
Yang kekayaan negara ini seolah-olah milik dia. Rakyat ni hamba dia. Yang salahnya ialah yang kita letak dekat atas tu. Tapi yang baiknya ialah proses demokrasi memilih kerajaan berlaku setiap 5 tahun sekali. Dan setiap 5 tahun sekali kita ada peluang, pakcik-makcik, saudara-saudari, untuk kita membetulkan balik landasan negara kita. Bukan saja untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang menyusahkan kita tiap-tiap hari ni. Tapi yang lebih penting, untuk mengembalikan rasa bangga, rasa gemilang kita kepada tanah pusaka kita. Sebab itu pilihan raya sangat penting. Saya dah 3 hari tak tengok anak. Kan? Tak nak katalah sebab itu saya kalau orang tanya dulu, sebab apa tak nak kembali ke politik? Sebab kawan-kawan tak tahu betapa penatnya dalam politik. Sebab nak menang bukan mudah. Tambah kalau dalam keadaan yang persaingan politik ini turut dicemari dengan soal perkauman, soal keagamaan yang sempit, soal melaga-lagakan kebencian, sedang kita nak sebut dan tumpu kepada isu-isu yang pentadbiran ekonomi dan kebajikan rakyat, mereka akan mainkan soal perkauman dan keagamaan sempit. Tak mudah. Tapi bila saya ingat bahawa saya tak maulah anak saya ke, anak pakcik-makcik, adik kakak semua, saya tak mau mereka membesar dalam keadaan bila mereka ingat tentang Malaysia, mereka ingat tentang menteri-menteri yang curi duit. Bila mereka ingat tentang Malaysia, mereka ingat tentang susahnya dia nak belajar dan hutang yang dia tanggung. Tapi bila dia keluar daripada pengajian, peluang untuk hidup yang lebih baik itu dia tak dapat. Dia tak mengubah kehidupan dia. Sebab itu sebenarnya sangat berbaloi. Bukan saja untuk saya, tapi setiap daripada kita usahakan yang terbaik supaya kita gunakan peluang 1 kali setiap 5 tahun untuk kita buang menteri-menteri yang sial ni. Tak kisahlah parti mana. Kalau dia tak buat kerja, buang. Kalau dia salah daripada pakatan pun, kita memang patut buang dia. Baik, Jadi pilihan raya 2 minggu daripada sekarang, insyaAllah. Kuala Langat ni kira kursi yang panas lah. Satu sebab dia kursi campuran. Dan bila dia jadi kursi campuran, ada pertembungan 3 penjuru, ura-uranya, Pakatan Harapan dah umumkan calon kita, Saudara Mani Vanan. BN saya dengar MIC akan bertanding seorang wakil India. Dan PN saya dengar macam biasa lah, PN akan letak Melayu. Jadi buat pertama kali besar kemungkinan kita akan nampak lah. Dengan harapan yang PN tu bila dia letak calon Melayu, dia akan cuba main emosi dengan yang Melayu-Melayu. Tak apalah, tak suka dekat kami pun, walaupun PN ni bukan boleh bentuk kerajaan pun. Tapi paling kurang tak payahlah undi yang India ni, baik undi yang Melayu. Yang itu yang akan berlaku. Sebab itu saya sampai ke Kuala Langat malam ini. Kerana Kuala Langat akan jadi salah satu daripada kerusi yang permainan perkauman dia adalah antara yang paling buruk sekali dalam semua banyak-banyak kerusi di negara kita. Bila ada yang wakil India daripada Pakatan bertanding melawan wakil India daripada BN, yang PN masuk Melayu ni dia akan main isu perkauman dan keagamaan sampai habis. Cuma saya lupa nak cakap lah. Saya sebenarnya memang datang tiap-tiap 2 minggu sekali ke Kuala Langat. Cuma orang tak tahulah. Dulu lah. 7-8 bulan, 1 tahun yang lepas. Masa saya bukan dalam politik, saya banyak masa. Jadi tiap-tiap hari Sabtu, saya naik basikal. Daripada Kota Kemuning, 40-50 km sampai Morib, pusing balik ke Kota Kemuning. Jadi tadi masa saya lalu tepi jalan, saya kata, macam kenal dia ni. Ini adalah laluan basikal saya pergi balik daripada Kota Kemuning, pergi balik ke Kuala Langat. Jadi saudara-saudari, nak masuk pilihan raya. Saya dah sebut yang kita mewarisi negara, tanah pusaka kita ni cantik,
yang telah diwariskan kepada kita oleh datuk nenek kita adalah sebuah negara yang baik. Kemudian oleh sebab 2-3 golongan bangsawan yang duk sakau duit ni, keadaan dia jadi sekarang. Jadi sebenarnya apa harapan yang kita ada? Ada berita baik, ada berita baik. Kalau kita tengok sampai sekarang, Barisan Nasional belum lagi mengumumkan apa-apa nama calon. Tak umum sampai sekarang. Dia yang susah payah kejar orang suruh bubar parlimen untuk buat pilihan raya awal, tak kisah banjir tak banjir sampai aku hilang suara. Kita ingat dia nak pilihan raya awal ni, kita ingat dia lah yang paling bersedia. Patutnya dialah yang dah paling ke depan sekali pusing satu Malaysia ni. Sampai sekarang tak dengar cerita lagi daripada UMNO Barisan Nasional ni. Saya mula-mula ingat kenapa dia orang ni rindu kat Najib ke? Sebab UMNO Barisan Nasional bila kali terakhir dia masuk pilihan raya tak ada Najib. Selama ni masuk pilihan raya, Najib dengan Rosmah lah yang uruskan duit. Najib dengan Rosmah lah yang jadi poster. Bayangkan dulu mana-mana Rosmah ada di tepi Najib. Poster mana-mana semua ada Najib. Jadi saya ingat mungkin kot diorang ni bila tak ada Najib dengan Rosmah ni, dia tak tahu nak buat kerja macam mana nak mula. Sampai sekarang tak dengar cerita ni. Yang saya dengar lah, kawan-kawan UMNO yang menonton lah, boleh start maki sekarang. Korang ingat korang je boleh maki kita orang ya. Lain kali nak maki orang, tengok benda dalam kain kita dulu. Sebelum maki orang, kalau masalah kita benda dalam kain pun tak betul, janganlah maki orang, kan kena balik. Sebabnya UMNO jam sampai sekarang. Dia tak boleh nak umum calon sebab belum menang lagi dia dah berebut siapa nak jadi Perdana Menteri saya lagi. Gila ke apa? Aku tengok Zahid, aku kesian kat kau ni Zahid. Kempen lah dulu sebelum menang. Dah menang tu bolehlah jadi Perdana Menteri. Jadi yang terbaru saya dah dengar, masalahnya ialah kerana Zahid ni dia marah sangat kepada geng-geng UMNO yang jadi menteri dulu ni. Sebab dia rasa melawan dia. Jadi akhirnya sekarang ni bila sign watikah, kuasa untuk melantik calon, dia lah. Inilah masa dia nak tenyeh betul-betul lah. Sebab itu kita dengar KJ kena campak daripada Rembau, kena pergi ke Sungai Buloh. Bukan sebab dia orang sayang kat KJ. Dia ingat kalau KJ pergi ke kerusi yang PKR dah menang 3 kali berturut-turut, dia ingat ini cara baik untuk bunuh KJ. UMNO sehari-hari kita tak buat macam tu. Kita pastikan seberapa yang paling baik, watak ataupun tokoh yang paling sesuai bertanding di kerusi yang paling sesuai, sebab kita nak dia menang. Kalau kita rasa orang tu baik, boleh menyumbang, dia kompeten, dia boleh buat kerja, sudah tentu kita nak dia menang. Jadi kita pastikan jangan bagi kerusi mudah sangatlah kat dia, nanti dia jadi pemalas. Tapi bagi kerusi yang ada potensi menang. Dalam UMNO, menteri yang paling popular adalah KJ lah. Kalau UMNO ada harapan sikit pun untuk dapat undi daripada anak-anak muda, daripada KJ lah. Takkan anak muda nak undi Zahid Hamidi. Kalau kita lah, itu kalau aku jadi KJ. KJ kau dengar ni, kalau aku jadi engkau, lain kali bila kita jumpa makan, saya nak beritahu KJ, kalau aku jadi engkau, aku dah lama tinggalkan UMNO ni sebenarnya. Gila UMNO ni, susah payah. Kalau saya jadi KJ lah, aku susah payah buat kerja semua. Kau campak aku, kau nak bunuh aku. Kau tak rasa aku ni ada nilai dalam parti. Dalam keadaan semua menteri-menteri UMNO lain tu ada kes sakau, lemau, bodoh, semua ada. Tapi UMNO lah. Dia tengok KJ, dia bukan fikir ini aset kita untuk kita bina balik parti kita supaya kalau rakyat suka kat dia, kita patut pertahankan dia. Tak, dia tengok
Ni KJ ni kalau tua-tua ni mampu aku ni dia ambil alih jawatan aku. Jadi kita bunuh kerat awal-awal. Yang itu seorang. Saya dengar Syahidan Kasim pun nak kena. Saya dengar Anwar Musa pun nak kena. Saya dengar Mahathir Khalid pun nak kena. Saya dengar Tajuddin Rahman pun nak kena. Sebab tu orang tanya saya, ni kenapa letak budak PhD umur 28 tahun ni bertanding ke Arau ni? Ni nak lawan Syahidan Kasim ni. Mana boleh Syahidan Kasim dengan keluarga dia dah duduk dekat Arau berpuluh-puluh tahun. Aku tahu benda yang kau tak tahu. Kita memang dah agak ni ada kemungkinan UMNO akan berbunuhan sebelum masuk pilihan raya pun. Jadi lepas ni kalau Syahidan Kasim tak jadi calon, habislah budaya UMNO ni tak jadi calon. Dia tak macam PKR. PKR, Manivandan bukan asal kat sini. Haridas dengan David Chong yang jaga parti kat sini. Saya tahu kalau ikutnya sebaiknya memang kita nak bagi kepada calon tempatan. Tapi ada juga pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi, bila kita letak calon pusat ke sini, ada sedari-sedari tengok orang-orang PKR tutup bilik gerakan. PKR tak ada. UMNO, kalau Syahidan Kasim tak jadi calon, tutup semua bilik gerakan ke Arau tu. Tiba-tiba kursi Arau yang nampak susah nak menang, sekarang silap-silap hari ada peluang boleh menang sedari-sedari. Sama macam dengan Pasir Salak. Orang tanya, kenapa kamu ambil Ustaz ni Omar ni daripada Kelantan pergi letak kat Pasir Salak? Orang lupa, tahun 2008 PKR kalah Pasir Salak undi 2000 je. 10 tahun, 15 tahun dah lah, aku dah tua, 15 tahun dah. 15 tahun yang lepas, PKR kalah dengan Tajuddin Rahman dekat Pasir Salak ni, 2000 undi je. Sekarang je dia rasa dia hebat semua. Bila dia tak jadi calon, Tajuddin Rahman ni kaki pukul, kaki gaduh, sehari dia bersilat. Kalau dia tak jadi calon, sudah tentulah dia tutup bilik gerakan semua. Dalam keadaan kerusi itu kita nyaris menang dulu dengan 2000 undi. Tiba-tiba kursi yang sebelum ini UMNO kata kubu kuat dia, silap-silap hari boleh jatuh sedari-sedari sebab dia bergaduh sama dia. Itu belum Zahid Hamidi lagi. Saya duk gelak dengan Zahid Hamidi ni sebab berita yang saya dengar ialah dia timbul isu ni kerana kan PKR baru ni kita umum calon. Bila kita umum calon, kena sign perjanjian dengan parti. Kita suruh sign perjanjian tu sebab dia kena isytihar harta, dia kena bagi potong gaji untuk rakyat, kemudian dia ada syarat-syarat kalau dia tak buat kerja dia, kalau dia memalukan parti, kalau dia keluar parti, kalau dia kena buang parti, dia kena bayar 10 juta. Sign lah, itu je yang sign. Saya lupa, kita tunjukkan secara live Facebook, rupanya ada lebih kurang 28,000 orang yang menonton. Selain daripada kaki-kaki katak macam Ali Biju yang menonton, saya lupa semak. Sekarang saya ingat, mungkin Zahid Hamidi pun tonton juga. Sebab, ini jadi isu ni. Sebab, UMNO pun sekarang ada bond perjanjian juga macam PKR. Nak dapat watikah, kena sign bond perjanjian. Beza dia. Kita sign perjanjian, suruh isytihar harta, suruh potong gaji, suruh berkelakuan baik, kalau tidak kena saman 10 juta. Zahid Hamidi, dia tiru bab sign perjanjian je. Kandungan tu dia tak tiru langsung. Perjanjian yang saya dengar lah, saya dimaklumkan lah berita-berita. Aku pun banyak kawan dalam UMNO juga. Saya dengar berita-berita, saya tak boleh baca komen-komen Macai tengah menggelupur ke apa sekarang. Kan? Orang tu cerita tentang UMNO ni kan. Saya dengar komen-komen daripada kawan-kawan dalam UMNO, Zahid sebelum dapat watikah, kena sign perjanjian yang bagi kuasa kepada dia untuk bentuk kerajaan. Dekat luar dia kata, poster boy kita ialah Ismail Sabri. Bab tu pun saya dah gelak lah, saya tengok.
Korang ni faham ke tidak maksud poster boy? Poster boy itu maksudnya kalau letak gambar orang suka. Ni letak gambar Ismail Sabri orang tidur. Apa poster boynya? Itu pun dah tak kena dah. Ismail Sabri poster boy ni bukan tahap-tahap poster boy lah. Tapi dekat luar dia kata poster boy. Dekat dalam dia tikam saudara-saudari. Belum apa-apa tak masuk bertanding. Penamaan calon pun tak ada lagi. Dia dah letak syarat kalau kamu nak jadi calon, kamu kena perjanjian bagi kuasa untuk aku bentuk kerajaan. Kalau dia bentuk kerajaan maksudnya dialah Perdana Menteri. Jadi tadi cerita pasal tanah pusaka. Gemilang tadi tu, negara kita yang gemilang. Bayangkanlah kalau anak kita lepas ni yang umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ni, 5 tahun lagi sampai dia masuk college university, dia duk tengok Zahid Hamidi dalam TV tiap-tiap hari jadi Perdana Menteri, saudara. Memang tak bersemangat lah dia. Jadi sebab itu, kita ada berita baik sebenarnya. Saya mula-mula ingat ke sebab apalah diam-diam UMNO ni. Takut dia ada secret weapon ke senjata sulit yang kita tak tahu. Rupa-rupanya sebab dia masih lagi berbunuhan sesama sendiri. Jadi, sebab itu, kawan-kawan di Kuala Langat, jangan takut dan jangan bimbang. Di antara PH, di antara BN dan di antara PN di Kuala Langat, kelebihan dan yang mendahului kedudukan di kalangan sokongan rakyat sekarang ialah PH, saudara-saudara. Jadi kita ada peluang yang besar untuk mempertahankan kursi ini. Dan kita kena menang kursi ini. Satu, sebab kita nak ke Putrajaya. Second, kedua, kalau kursi ini jatuh kepada BN ataupun PN, macam mana saya nak naik basikal, nak pergi ke Morib lepas ni? Malulah aku. Kan? Kalau tidak lepas ni macam mana nak kurus balik? Lepas habis pilihan raya, saya kena naik basikal balik. Nak naik basikal balik, kena pergi ke Morib. Dah kalau Kuala Langat ni jadi tempat UMNO ataupun PN, sumpah aku tak datang dalam tempat sini. Saya pergi tempat lain lah. Jadi kita kena menang di Kuala Langat. Cuma jangan selesa sangat. Jangan selesa sangat. Jangan selesa itu kerana kita kena terima hakikat bahawa kita ada buat salah 3-4 tahun yang lepas. Kita bolehlah bergaduh, ini sebab Mahathir lah, ini sebab itulah, ini macam-macam. Tapi rakyat tahun 2018 telah bagi mandat kepada kita. Dia bagi mandat tu sebab dia nak tengok kita lakukan perubahan. Tapi atas kelemahan kita sendiri, atas muslihat orang dalam pakatan yang lain-lain, atas khianat beberapa kerat macam Xavier Jayakumar yang sekarang, Xavier kat mana? Ada lagi ke Xavier ni? Xavier bertanding ke tidak kali ni? Bertanding? Tak ada? Tak ada kan? Nanti saya call dia. Kok lah dia nak masuk parti balik sebab saya dengar banyak geng-geng yang pengkhianat PKR yang dah keluar ni, sekarang ni duk sibuk telefon ni nak jumpa. Saya tak nak sebut nama lah. Ada yang orang kanan mereka lah nak jumpa. Dia nak jumpa Datuk Seri Anwar. Jadi Datuk Seri tanya macam mana ni dia nak jumpa. Saya kata tak payahlah. So Datuk Seri kata, you pula pergi jumpa. Kata, buat apa tak payahlah. Jadi macam mana? Saya kata, hantar Nik Nazmi. Jadi tak pasal-pasal Nik Nazmi kena pergi jumpa yang salah seorang daripada geng-geng ni. Jadi saya tahu diorang pun sekarang kelemasan. Tak ada tempat dah. Nasihat saya kepada Xavier, bersaralah. Balik duduk rumah betul-betul, bertaubat banyak-banyak. Minta doa supaya rakyat terlupa dekat kamu. Sebab selagi rakyat ingat kamu ada, orang marah dengan kau. Jadi lebih baik duduk diam-diam, doa supaya orang lupa, baru boleh pergi kedai mamak orang tak maki. Kalau tidak macam mana nak pergi kedai mamak tiap-tiap pagi? Orang tengok kau ni dulu kan yang khianat kan. Baik, jadi kita kena tahu bahawa ada sebab rakyat kecewa dengan kita. Sebab itu kali ini saya memang tak terlibatlah dalam jawatan kuasa manifesto.
Saya banyak kerja lain lah. Mana nak runding kursi lagi, mana nak tentukan calon lagi, mana nak kempen lagi, mana nak kejau mat sakau lagi, macam-macam. Jadi saya tak terlibat. Cuma nasihat kami kepada yang lebih muda, yang menulis jawatan kuasa, yang menulis manifesto PH yang akan dilancarkan hari Rabu kali ini adalah yang muda-muda. Zaman saya dah berakhir lah. Tengok dalam PH lain tu, umur 45, kita orang rasa zaman kami dah berakhir. Dalam UMNO, umur 70, zaman saya baru bermula. Dulu-dulu, 10-15 tahun yang lepas, kumpulan yang mengusahakan dasar-dasar dan manifesto PH ni adalah saya mewakili PKR, Dr. Zulkifli Ahmad mewakili Amanah, dan Tony Pua mewakili TAP. Tony dah bercuti dan bersara. Dr. Zul nak bersara tapi kena pujuk balik, saya dengar kena bertanding juga. Saya pun macam tu, dah bersara pun tapi kena heret balik. Jadi kali ini kami memang tak terlibat lah. Cuma kami bagi panduan kepada kumpulan yang lebih muda-muda menulis ini. Pertama, kami ajar begini. Berhati-hati bila kita menjanjikan sesuatu kepada rakyat. Sebab rakyat tak bodoh. Sebelum kamu janji, kamu kira betul-betul. Kalau selepas kamu kira perkara itu boleh dibuat kerana dalam ruang kewangan negara pun, berhati-hati juga kerana kita juga kena pertimbangkan perjanjian-perjanjian dan kontrak yang kita warisi, yang UMNO Barisan Nasional tinggalkan. Kita tak boleh nak rungkai begitu saja, sebab kalau kita rungkai, kita kacau, nanti pelabur-pelabur dan yalah pihak swasta merasakan kerajaan PH ini tidak menghormati perjanjian komersial. Jadi kita akan berhati-hati tentang perincian macam mana kita nak melaksanakan sesuatu itu. Tapi prinsipnya tak berubah. Prinsipnya tetap sama. Prinsip yang pertama ialah sebarang harta milik rakyat, walaupun awalnya diswastakan, mestilah dikembalikan kepada rakyat. Prinsipnya ialah, kalau kita nak swastakan, kalau kita nak melibatkan pembiayaan pihak swasta, pihak kewangan, kita kena pastikan bahawa pembiayaan itu pertama mempunyai tempoh masa yang jelas. Jangan dia sampai kiamat tok kaduk tak habis-habis lagi. Lepas sambung konsesi, lepas sambung. Itu bukan nama pembiayaan swasta. Itu namanya bagi kat swasta harta rakyat. Kita juga kena pastikan kalau ada pembiayaan swasta harta-harta negara. Maksud saya contohnya lebuh raya yang dibina konon dengan duit swasta. Maksud saya UiTM yang sepanjang zaman Najib ni dia swastakan. Rakyat mungkin tak tahu UiTM yang cawangan banyak-banyak tu semua swasta. Kerajaan duk kena bayar tiap-tiap bulan ni sampai mampu kita duk bayar. Pastikan bahawa struktur kewangan yang kita kena bayar itu mestilah adil dan bukan nak mengkayakan kroni-kroni yang dapat konsesi ini. Jadi, selagi jangan bimbang, tunggu. Saya dah tengok secara cepat. InsyaAllah saya rasa kita akan ada sedikit jalan bila baca manifesto, bila baca program-program yang Pakatan Harapan akan buat. Saya rasa insya-Allah boleh meyakinkan lagi pengundi-pengundi, terutamanya yang atas pagar, bahawa Pakatan Harapan ada jalan untuk kita membaiki masalah-masalah yang ada. Saya terlupa satu lagi berita baik tadi. Saya dalam politik, saya tak pernah rasa, saya tak rasa apa-apa tentang apa-apa lah. Ada orang kata, awak ni muda lagi dah dapat jawatan, jadi ahli parlimen umur muda. Dalam rekod PKR, saya ahli majlis pimpinan pusat yang paling muda dalam sejarah, umur 25. Aku tak rasa apa pun, tak ambil pot pun. Saya hanya bangga kalau saya rasa
happy lah sikit dengan kerjaya politik saya. Sebab rekod saya menamatkan kerjaya ahli-ahli politik UMNO, Barisan Nasional, Bersatu, geng-geng Mak Sakau yang PAS semua ni. Saya kira ini jadi koleksi saya. Saya kira okey. Syarizat dah tak ada. Najib pun dah kena, dah tak ada. Rosmah pun dah tak ada. Sebab itu, malam ini saya ada berita gembira lah. Saya baca-baca. Saya tengok ada video. Video tu video daripada Latif Ahmad. Ingat Latif Ahmad? Latif Ahmad yang sekarang menteri lah. Dulu dia timbalan Menteri Pertahanan yang terkait dengan projek LCS yang sakau duit LCS ni. Saya tunggu jugalah dia saman. Dia tak saman sampai sekarang. Jadi tadi wartawan tanya dia, Datuk, bila Datuk nak saman Rafizi? Ada wartawan pun nakal sekarang. Dia ingat dah lama habis cerita LCS ni. Dia panggil sidang media tu pasal benda lain pun. Tapi wartawan celah juga tanya dia, Datuk, bila Datuk nak saman Rafizi? Dia jawab apa dia? Saya ada 6 tahun untuk saman. Saya akan tunggu 6 tahun. Ni geng-geng UMNO ni semua belajar daripada Najib dulu. Bila orang tanya, bila kau nak saman, Najib dulu kata, minggu depan, hari Selasa. Minggu depan, hari Selasa. Dah berapa ratus kali hari Selasa dah. Sampai tiap-tiap Selasa sekarang, dia duduk dalam penjara pun dia tak saman-saman lagi. Jadi benda tu pun sama. Latif Ahmad pun sama. Orang tanya dia, bila nak saman Rafizi ni? Rafizi kata, Datuk ambil duit. Syarikat yang berkaitan dengan Datuk lah yang sakau duit LCS ni, sebab tu lah tak siap. Kerja tak buat, barang tak supply, ambil ratus-ratus juta. Bila Datuk nak saman? Dia jawab, tak apa, saya ada 6 tahun. Kira hari ni berapa bulan? 31 Oktober 2022 tak? Kalau dia tak saman saya, sampai 31 Oktober 2028, kalau dia tak saman saya akan panggil sidang media untuk umumkan. Masa dah tamat, sampai sekarang aku tak saman. Tapi berita yang lagi baik masuk koleksi saya. Latif Ahmad secara rasmi sekarang masuk koleksi aku. Bermula dengan Syarizat Jalil, Najib, Rosmah, menteri-menteri yang jaga Felda dulu, yang tabung haji semua dulu. Hari ini, saudara-saudari, hari ini ke semalam, lupa hari ini kot, Latif Ahmad mengumumkan dia akan bersara dari politik dan tak bertanding dalam pilihan raya. Saya tahulah, gembira. Sebab saya bukan soal kuasa sebenarnya. Kuasa ni, Allah. Jadi menteri, sekejap kau naik, sekejap kau turun. Biasalah macam kerja. Tapi kepuasan hati bila kita berjaya membersihkan politik negara kita daripada geng-geng macam ini ni, saya memang puas hati betul lah. Jadi seorang dah jatuh, seorang dah tak ada. Ada seorang lagi yang saya nak kejar, sebab dia pun, keluarga dia pun sakau juga yang pasal wang pertahanan negara ni. Ni anggota ahli parlimen Bersatu daripada Tanah Merah. Pun tak saman saya lagi. Jadi jangan bimbang, bermula esok hari Selasa kan? Bermula esok, tiap-tiap minggu saya ada 2 atau 3 sidang media pukul 11 pagi. Daripada Ibu Pejabat PKR, 11 pagi ada live FB. Jadi yang menonton, kau jangan tunggu aku pukul 11 malam je. 11 pagi, masa di pejabat, sila curi-curi tonton. Sebab saya akan mula balik, korek balik dan kembali balik kepada kerja-kerja kita untuk kejar geng-geng Mak Sakau ini. Latif ingat, bila dia dah umum bersara, saya tak kejar dia. Ada lagi pasal, dan nak tunggu 6 tahun habis tu lambat lagi. Tak apa. Jadi ada lagi pasal LCS yang belum kita sebut. Saya esok akan mula balik saudara-saudari tentang skandal LCS dan kita akan bersambung dengan skandal Meriam. Sebab akhirnya, tadi kata tak ada suara. Gaya.
Balik ni memang sah, esok lagi tak ada suara lah ni dah. Sebabnya begini, saya ramai terutamanya wartawan, jurnalis, terutamanya daripada luar negara yang tanya, keadaan Malaysia ni dah teruk sangat dah ni. Maksudnya ruang yang kita ada, kalau kita tak berhati-hati, ruang kewangan yang kita ada, kalau berlakulah sebarang bencana luar jangka, seperti yang telah berlaku masa COVID 2 tahun lepas, ataupun contohnya kalau dalam 1-2 bulan lagi ni berlaku banjir besar seluruh Malaysia, kemusnahan harta benda besar-besaran, sehingga kerajaan tak ada pilihan, terpaksa ambil simpanan kerajaan untuk meringankan beban keluarga dan juga masyarakat. Kalau itu berlaku, ruang kewangan yang kerajaan kita ada ni dah terlalu nipis ataupun terlalu rapuh. Jadi sebab itu wartawan, jurnalis kewangan antarabangsa ni selalu tanya saya, sebenarnya macam mana you nak buat ni? You menang pun you nak buat macam mana? Masalah ni terlalu banyak. Saya nak yakinkan sahabat-sahabat yang hadir malam ini dan yang dengar, untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau penyakit, tidak kira teruk macam mana pun penyakit itu, dia mesti bermula dengan diagnosis yang betul. Kalau COVID, kata COVID. Jangan COVID, kata kepialu. Mampu dia. COVID, kata denggi. Bagi ubat denggi, mampu dia. Jadi dia bermula dengan diagnosis yang betul. Selepas kita tengok diagnosis tu betul dan kita terima. Kalau kita pesakit, orang beritahu kita, buah pinggang kita dah stage 3 dah. Dah 30-40% dah hilang kapasiti. Jangan marah doktor pula, terimalah. Memang saya kena terima yang buah pinggang saya dah hilang kapasiti 40%. Sebab bila ada diagnosis yang betul dan penerimaan diagnosis itu, barulah kita boleh sama-sama usahakan ubat yang betul. Walau macam mana pahit pun ubatnya. Itu benda yang biasa kalau kita sakit. Pergi jumpa doktor. Saya bukan doktor lah kan. Tapi macam itulah, engineer pun macam itu. You start with the right root cause. You look at the root cause. You accept the root cause. And then you prescribe. And then you monitor, kan? Jadi keadaan Malaysia ini, diagnosisnya ialah, selagi kita tidak perbaiki jenis-jenis menteri dan pimpinan yang ada dekat atas, marilah duit banyak mana pun tak cukup. Sebab walaupun kalau negara berkembang, rakyat kita ni bekerja betul-betul sehingga ekonomi makin rancak, dan kerajaan dapat pendapatan yang lebih baik sebab cukai lagi banyak dikutip daripada rakyat, pun takkan cukup. Sebab bila lagi banyak duit, bila menteri yang ada dekat atas tu, dia tengok duit, bukan dia fikir pasal rakyat. Dia fikir, ada duit lebih, projek apa aku nak buat? Tiba-tiba ada projek kereta api daripada Kelantan, ambil lalu kot Terengganu. Orang, saya dulu-dulu 4-5 tahun, saya tanya Syabri Cik dulu. Saya orang Kemaman, orang Terengganu. Keluarga saya daripada Kelantan, Kubang Kerian pun ada, Besut pun ada, sampai ke Terengganu, sampai ke Kemaman. Saya tahulah Pantai Timur. Saya tanya Syabri Cik dulu, kau nak buat kereta api laju, kereta api daripada Kelantan sampai ke Kuala Lumpur ni, lalu kot Kelantan, Terengganu, masuk Pahang sampai Pelabuhan Kelang ni. Kau tahu tak berapa orang sebenarnya yang nak naik sangat ni? Harga 40 bilion. Kalau orang tak ada, kau nak suruh siapa naik? Kau nak suruh lembu ke naik kereta api daripada Dungun sampai ke Gombak? Lepas tu, dia kata, dia tak boleh jawab. Dia kata, bila ada kereta api ni, kita boleh menyelesaikan masalah ikan yang kekurangan. Ikan yang kekurangan. Jadi rupa-rupanya, peluangnya, dia punya plan, kalau ada kereta api yang 40 bilion tu, orang tak ada pun tak apalah. Kita akan hantar ikan daripada Kemaman sampai ke Kuala Lumpur. Hantar ikan pakai lori buruk pun tak apa, tak payahlah sampai 40 bilion. Tapi nak tunjukkan kepala otak ni, kalau menteri-menteri ni nampak ada duit sikit je,
Dia fikir projek mahal apa aku boleh buat sebab aku ada commission. Aku boleh ambil commission. Sekali aku dapat projek ni sampai 6-7 keturunan tak habis. Kalau dapat 500 juta, projek 40 bilion. Kalau 1% commission pun dah 400 juta. Sebab itu, kalau negara baik macam mana pun, maksudnya rakyat kita ini cukup hebat, cukup maju, cukup laju ke depan dengan teknologi, setaraf dengan negara-negara maju. Tak ke mana juga kita kalau menteri yang ke atas tu tak dibetulkan. Sama juga orang tanya saya, alah kamu ni cerita semua benda yang tak betul, apa sebenarnya yang kamu nak buat? Saya pun dah sebut juga. Masalah-masalah negara ni kan, masalah hutang, masalah pendidikan, masalah ekonomi, berapa puluh ratus juta dah kerajaan demi kerajaan telah membelanjakan wang rakyat untuk melantik perunding-perunding antarabangsa yang paling mahal untuk bagi penyelesaian. Soal pendidikan, Kementerian Pendidikan tu sebenarnya ada blueprint pendidikan kebangsaan yang zaman Muhyiddin Yassin pun lagi yang buat McKinsey, saudara-saudara. Puluh-puluh juta. Jadi bukan soal macam mana nak buat. Segala manual apa yang nak buat tu memang dah ada. Tapi kenapa tak jadi? Kenapa tak buat? Kenapa tak berlaku sampai sekarang? Sebab kalau ada manual pun semua dah diberitahu satu persatu. Tapi kalau menteri dekat atas tu macam ada hambaba dulu, mampuslah kita. Orang sakit COVID, dia kata minum air swamp, okeylah. Maksudnya kalau pimpinan yang ada dekat atas itu bukanlah orang yang jujur, dia tak rajin, dia tak teliti dalam kerja dia, dan lebih teruk lagi, dia bodoh. Marilah penyelesaian yang hebat macam mana pun kau bagi kat menteri, kau yang menteri baca ke? Ni yang Anwar Musa dulu buat jawatan kuasa jihad lawan inflasi, penuh satu dewan mesyuarat. Pakcik-makcik ingat, mereka bermesyuarat berminggu-minggu, bulan-bulan tu, pakcik-makcik ingat pakar-pakar ekonomi tak datang bentangkan ke kat diorang? Macam-macam dah orang bentangkan. Pakar ekonomi bentang laporan cadangan apa yang dia buat. Dia buat apa? Dia makan kuih. Mesyuarat, makan kuih. Makan kuih. Makan kuih. Jadi sebab itu saya kata kepada pihak media, jurnalis kewangan antarabangsa yang selalu tanya saya, kalau kamu jadi kerajaan, macam mana kamu nak selesaikan masalah? Jawapan saya sekarang, kami sebenarnya dah terangkan semua dah macam mana nak buat begini. Benda ni Mak Saleh kata common sense. Benda yang logik, orang biasa pun faham. Kalau nak makan, pergi kedai. Tak ada beras, beli beras. Common sense, tak payah ajar. Yang tak jadinya ialah kerana bila menteri-menteri yang dilantik itu, dia tak jujur, tak amanah, dia bodoh, dia bangang dan dia malas. Sebab itu kalau nak menyelesaikan masalah negara kita, kalau tanya saya, walaupun kita tahu keadaan negara kita ni rapuh, kita bimbang, kita takut tengok keadaan anak-anak kita, saya harap pakcik-makcik juga ada sedikit kepercayaan kepada kami bahawa kalau kita menang, bukan sebab kami cerdik ke, bukan sebab apa. Saya ingat sebab kami lagi jujur dan kami lagi rajin. Dan bila ada pimpinan daripada kalangan jemaah menteri itu yang lagi jujur, yang lagi rajin, dengan penyelesaian-penyelesaian yang memang dah ada pun, insya-Allah Allah akan permudahkan kerja kita dan kita boleh mula selesaikan satu persatu dengan cepat. Sebab dia mesti bermula daripada kejujuran dari hati kita. Kalau kamu nak jadi menteri dan wakil rakyat ni, mana ada? Babi Asnol ada. Ni kawan lama semua ni. Saya daripada dulu orang kadang-kadang dalam politik benci sebab saya suka berletih. Saya berletih je. Antara leteran saya yang orang paling benci sekali ialah saya tak sudah-sudah mengingatkan bahawa kalau kamu nak jadi ahli politik, dia mesti bermula daripada niat yang betul.
Kalau kamu cerdik dan hebat macam mana pun, niat tak betul tak jadi saudara-saudari. Jadi Mahathir. Kalau kamu tak cerdik sikit, tapi niat kamu betul, kamu betul-betul ikhlas nak buat kerja, insya-Allah berkat dan Allah akan buka jalan. Kamu boleh selesaikan masalah itu. Sebab itu saya nasihat kepada semua dalam PKR ke, dalam PH ke, yang nak jadi ahli politik, bangun pagi, tengok cermin dulu, tanya dulu niat kamu, kenapa kamu nak jadi wakil rakyat. Kalau kamu nak dapat gaji yang besar, lebih baik pergi buat bisnes. Saya lebih selesa buat bisnes. Hidup lagi senang. Tak ada orang kacau. Kalau kamu nak rasa glamour dengan blazer, dengan coat, dengan suit, beritahu Tengku Zafrul baik jadi CEO bank. Lagi glamour jadi CEO bank. Tak payah jadi menteri kewangan. Kena maki dengan orang tiap-tiap hari. Kamu hanya patut wajar jadi menawarkan diri untuk jadi wakil rakyat. Dan kalau ada rezeki diberi amanah jadi menteri. Sebab kamu tahu niatnya ialah ini sumbangan saya nak bantu orang. Duit mungkin kita tak ada banyak, kita bukan jutawan hartawan nak tabur duit bantu orang semua ramai-ramai. Jadi untuk orang yang tak ada duit macam kita, antara jasa dan sumbangan kita, kalau kita dapat amanah yang baik, kalau kita buat kerja kita betul-betul dengan baik, dan kita boleh selesai masalah, dan dengan selesainya masalah itu dia menimbulkan kebaikan kepada jutaan rakyat biasa saudara-saudari, itu maksudnya kebajikan kita. Sama macam orang hartawan bagi duit kepada orang ramai-ramai. Jadi sebab itu saya sepatutnya tak patutlah berceramah macam ni, aku tak ada suara. Tapi Alhamdulillah cukup juga 1 jam. Saya selalunya ceramah 1 jam. Saya ingat tadi kan orang Kuala Langat marah aku, mentang-mentang aku tak ada suara, aku bercakap 20 minit. Kena maki lepas ni. Tapi Alhamdulillah, cukup 1 jam. Tunggu esok. Esok ada lagi berita baru. Malam ni Latif letak tangan sambil tidur. Aku ingat aku dah bersara ni orang tak kacau dah. Kita akan kacau geng-geng yang sakau ni sampai dalam lubang cacing sebab kamu ambil duit rakyat. Kita kesian lah orang masuk penjara. Saya selalu masuk lokap dulu kan. Saya memanglah tak nak orang masuk penjara. Tapi kesian kita dengan orang masuk penjara. Jangan kita lupa kesian yang lebih besar ialah kepada anak cucu kita yang terpaksa mewarisi hutang yang mereka tinggalkan. Memanglah saya kesian jugalah. Kadang-kadang terfikir jugalah. Tak payahlah sentuh Najib dah. Dia dah duduk dalam penjara. Tapi saudara-saudari, 40-50 bilion yang dia tinggalkan, hutang yang kita tanggung itu, sampai ke anak cucu cicit kita akan merana. Sebab itu, selagi saya boleh ingatkan, saya ingatkan. Selagi saya boleh kejar menteri-menteri, saya kejar menteri-menteri. Selagi lebih banyak mereka yang layak check in dekat Hotel Kajang, berada dalam bilik-bilik sebelahnya dengan Najib, kalau itu boleh membersihkan negara kita daripada pimpinan-pimpinan yang tidak jujur, insya-Allah kita akan terus buat, kerana negara ini negara yang baik, tanah pusaka ini tanah yang gemilang. Tanggungjawab kita untuk kita wariskan dalam keadaan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Boleh saya lagi? Okey. Jadi dengan itu cukuplah dah dekat pukul 12 dah. Kita selalu tutup begini untuk bagi semangat kepada kita, untuk yakinkan kepada kita. Saya akan sebut ayuh, saudara-saudari akan sambut Malaysia. Kemudian saya sebut kita, saudara-saudari akan sambut dengan boleh. Okey? Ayuh. Tak kuat lah. Ayuh. Ayuh. Kita. InsyaAllah 19 November 2022, bila ada rezeki, insyaAllah kita akan bawa satu era baru kepada negara kita. Sekian. Terima kasih. Sese Nandri Manakam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.